warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, syukur pada Allah Ta'ala, malam ni kita bertemu dalam rumah Allah Ta'ala, dalam masjid Ampangan Masjid Sending ni. Selepas kita tunaikan solat fardu maghrib berjemaah, kemudian kita duduk pula dalam majlis Quran, majlis membaca Quran dan juga menghayati Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita sambung surah Al-Qadar. Sebelum tu jangan kita semua lupa niat iktikaf. Majlis kita berada dalam masjid, jadi dengan niat iktikaf Allah gandakan pahala. Nama itu iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Okey, baik. Surah Al-Qadar malam ni, surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar juzuk 30, muka surat 598. 2 minggu lalu kita selesai baca surah Al-Alaq. Jadi malam ni kita masuk surah baru, iaitu surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Okey. Baik. Surah Al-Qadar baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Malam ni kita baca surah Al-Qadr. Kadang orang panggil dengan surah Al-Qadar, atau kadang juga orang panggil dengan surah
Inna anzalna. Surah Inna anzalna bersempena dengan permulaan ayat yang pertama tu. Jadi kadang dibaca surah Al-Qadar, kadang dikatakan surah Al-Qadar atau juga dikatakan surah Inna anzalna. Baik. Surah Al-Qadar ni surah ni ada ikhtilaf di kalangan para ulama hadis, yang mana ulama tafsir membawa juga ikhtilaf kepada ulama tafsir. Sama ada surah ini iaitu surah Makkiyah atau Madaniyah. Sebagian ulama mengatakan ia surah Makkiyah, sebagian ulama mengatakan ialah surah Madaniyah. Jadi memang berlaku ikhtilaf dalam menentukan sama ada di Makkiyah atau Madaniyah. Imam Abu Hayyan berkata surah ni Madaniyah menurut majoriti ulama tafsir. Tapi Imam Mawardi lah kata sebaliknya. Maksudnya ada yang mengatakan dia ialah Makkiyah. Kalau yang biasa dalam Quran, kalau kita tengok dalam Quran yang dicetak, biasa mereka tulis ni surah Makkiyah. Juzuk 30 ni, yang surah Madaniyah ni 3 je juzuk 30. Kalau yang dalam Quran dicetak tu lah, surah Madaniyah tu 3 je, juzuk 30. Satu surah lam yakunil ladina kafaru atau surah Al-Bayyinah, kita dah baca dah sebelum ni. Kemudian satu lagi surah lam yakunil ladzi belum silap. Lam yakunil ladina kafaru tu Madaniyah. Satu lagi surah Az-Zalzalah, surah lepas tu iaitu Idza Zulzilatil Ardh, tu nombor 2. Dan satu lagi iaitu surah Iza Ja'a Nasrullah, surah An-Nasr atau dipanggil surah Al-Fatah atau juga dipanggil surah An-Nasr. Jadi dalam juzuk 30 surah yang memang surah Madaniyah 3 iaitu surah Al-Bayyinah, surah Az-Zalzalah, dan yang ketiga iaitu surah An-Nasr. Selain itu surah Makkiyah, itu cara nak ingatlah. Selain itu ialah semua surah Makkiyah. Cuma surah yang ini yang kita sedang baca ni ada ikhtilaf di kalangan ulama. Sebahagian kata Makkiyah, sebahagian lain mengatakan ia adalah surah Madaniyah. Okey, baik. Jadi surah ini dinamakan surah Al-Qadr. Nanti kita akan datang kat depan apa makna Al-Qadar. Dia yang betul Al-Qadr. Dia dal tu ialah dibaca dengan sukun. Al-Qadr. Dal tu sukun. Arab ni dia sensitif betul. Dia kalau sukun makna lain, kalau tak bersukun makna lain. Kalau kita kata sukun, qadr, maknanya kemuliaan, keagungan. Tapi kalau kita kata qadar, dalam Quran pun ada lafaz tu, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Qadar makna lain dah. Qadar makna dia ketetapan. Jadi sebab tu kita kata qada dan qadar. Itu qadar lain. Sebab itu baris dal tu baris qada dan qadar. Kan? Antuk minabillah tu kita beriman kepada qada dan qadar. Itu qadar tu ialah ketetapan, takdir. Qadar dan takdir makna sama. Tapi kalau qadar makna dia ialah kemuliaan, keagungan. Nanti kita akan baca kat depan lah. Okay. Jadi surah ni dinamakan surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berapa bilangan ayat? Bilangan ayatnya 5 ayat. Tapi pun ada ikhtilaf sebenarnya. Ada juga mengatakan dia 6 ayat. Yang dalam surah Quran tu 5 kan? 5 ayat. Tapi sebenarnya ada juga ulama mengatakan dia 6 ayat. Nanti kita akan terang kat depan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkan ia. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia tu Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam keagungan. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia pada malam keagungan. Pada malam agung. Pada malam agung. Jadi, ini Allah Ta'ala berfirman. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar. Atau pada Lailatul Qadar. Baik. Kami turunkan ia, iaitu Quran. Hu tu Quran. Kembali pada Quran.
Quran diturunkan, maksud anzalna ni diturunkan secara serentak semuanya, iaitu secara himpunan 30 juzuk diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Ini adalah bentuk penurunan yang pertama. Maksudnya Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia maknanya langit yang pertama lah. Kalau kita ni langit pertama. Jadi Allah diturunkan dari langit, daripada Lauh Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Baik. Jadi yang ini diturunkan semua sekali. Jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah ni maksud serentak semua sekali diturunkan. Yang bawa turun siapa? Yang bawa turun ialah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam bawa turun ke semua Quran dari Lauh Mahfuz, dibawa turun ke langit dunia. Jibril alaihissalam bacakan kepada malaikat yang ada di langit dunia dan mereka catat di lembaran-lembaran di satu tempat di langit dunia. Dan tempat itu dinamakan Baitul Izzah. Tempat itu dinamakan sebagai apa? Baitul Izzah. Jadi bermakna di langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita ni, paling dekat tu maksudnya langit paling bawah ni, ada tempat nama Baitul Izzah. Jadi Jibril alaihissalam bawa 30 juzuk Quran, dibacakan kepada malaikat-malaikat dan mereka catat dalam suhuf, maksud di lembaran-lembaran. Tak tahulah berapa banyak malaikat tu, cuma disebutkan dalam tafsir, dalam syarah-syarah. Kemudian mereka catat, dan ia berlaku bila? Pada malam Al-Qadar. Ia berlaku pada malam Al-Qadar. Dan ini ialah penurunan yang pertama. Dalam bahasa Arab, satu dipanggil anzalna, satu lagi dipanggil nazalna. Kalau kadang-kadang secara kasar ni kita terjemah sama je. Anzalna dengan nazalna. Dalam Quran dua-dua ada. Dan dalam Quran lafaz ni dua-dua ada. Dalam setengah tempat Allah kata wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wa nazzalnahu tanzila. Jadi nazzalna, satu lagi anzalna. Apa beza anzalna dengan nazzalna dalam bahasa Arab? Anzalna ni maknanya turunkan sekaligus. Kalau nazzalna, turunkan sikit-sikit. Turunkan secara berperingkat-peringkat. Itu dari segi penggunaan Quran lah. Tapi dari segi bahasa Arab juga anzalna dengan nazzalna kadang-kadang boleh memberi makna sama saja. Tapi satu anzalna makna turun secara sekaligus, satu lagi iaitu nazzalna turun secara berperingkat-peringkat atau turun secara sikit-sikit. Sebab itu dalam beberapa tempat Allah gunakan dengan turun sekaligus tu, Allah gunakan lafaz anzalna. Kalau tuan-tuan buka surah Ad-Dukhan, Allah kata Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami sama juga Allah gunakan lafaz anzalna. Sesungguhnya kami turunkan ia pada malam yang diberkati. Quran lah. Situ pun Allah guna lafaz anzalna. Dan malam yang diberkati itu kembali sini pula. Yang dalam surah Dukhan tu. Surah Dukhan juzuk 26. Kemudian sesungguhnya kami turunkan ia pada malam yang diberkati. Dan malam diberkati itu iaitulah malam Al-Qadar. Iaitu apa dia? Diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Para ulama mereka adalah bicara kenapa maknanya Quran ni satu, kenapa apa hikmah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, kemudian lepas tu baru diturunkan secara berperingkat-peringkat. Kenapa tak diturunkan terus? Kan? Apa nama secara apa? Sekaligus juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maksudnya kan satu pertama turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Tapi bila turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan sikit-sikit. Diturunkan sikit-sikit. Jadi apa hikmah dia? Para ulama kata diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Al-Qadar itu ialah sebagai nak gembirakan Nabi dulu. Maksudnya Allah Ta'ala nak segerakan apa dia kegembiraan pada Nabi. Maknanya Quran tu dah turun ke langit dunia. Itu sebagai orang kata mukaddimah untuk gembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia malam tu dah turunkan semua Quran. Tapi kemudian bila Allah turunkan sikit-sikit, ini para ulama kata ialah untuk apa dia?
untuk memudahkan baginda dan juga umat baginda supaya apa dia? Supaya tak memberatkan mereka. Mana Quran turunkan sikit-sikit. Nabi SAW disampaikan sikit-sikit. Sebenarnya untuk Nabi, hakikatnya Nabi SAW kalau dengarkan satu Quran daripada baginda pun, baginda boleh ingat. Baginda punya ingatan bukan macam kita punya ingatan. Kalaulah Imam Bukhari pun boleh ingat ratus ribu dan para ulama' kan boleh ingat macam-macam kan. Lagilah ketua pada ulama' Nabi SAW. Kan? Nabi punya ingatan pasti lebih kuat daripada semua orang yang lain. Kan? Kalau siapa yang baca hadis, kita akan jumpa kisah-kisah orang yang jumpa Nabi 20 tahun, 30 tahun. Ketika zaman Mekah. Ketika Nabi dah dekat wafat, dia baru datang jumpa Nabi. Dia kata, Tuan ingat tak saya lagi? Dia berkata, aku ingat kau lagi. Kau dulu datang jumpa aku kat Mekah lu, kat Mina. Zaman tu Nabi dah ni, dekat 20 tahun dah dia jumpa Nabi. Tapi Nabi ingat dia lagi. Kan? Jadi maksud Nabi SAW punya ingatan ialah kuat. Kalaulah, katalah sebagai contoh, kalaulah di kalangan umat baginda pun ada yang begitu ingat Quran, boleh hafal Quran dengan begitu cepat, pun boleh. Perkara itu boleh berlaku kan. Jadi kalau Nabi SAW pasti kalau baca seluruh Quran dari Nabi pun Nabi boleh ingat. Tapi kenapa Allah Ta'ala turunkan sikit-sikit pada lepas tu? Maksudnya lepas tu lah, yang ni bukan time ni. Maksud lepas daripada mula-mula turun, lepas tu di Quran diturunkan sikit-sikit selama 23 tahun. Dalam tempoh Nabi SAW jadi hidup dan baginda buat dakwah. Itu ialah sebenarnya untuk talatuf bil ummah. Talatuf bil ummah ni maksudnya nak lemah lembut dengan umat. Supaya apa? Bila Nabi sampaikan juga orang ingat sikit. Lepas tu orang ingat sikit lagi. Sebab umat ni lemah. Tapi kalau untuk Nabi sebenarnya tidak ada masalah pun untuk hafal. Dan satu lagi juga apa dia? Kerana Quran tu asal turun ialah untuk pada peristiwa tertentu. Bila ada peristiwa, turun. Bila ada peristiwa, turun lagi. Bila ada peristiwa tu, turun. Jadi itu antara hikmah. Kenapa satu Quran diturunkan serentak. Itu sebagai mukadimah untuk gembirakan Nabi SAW. Dan kenapa diturunkan sikit-sikit. Boleh faham jelas tu kan. Kadang-kadang Nabi kalau nak ingat boleh. Kan? Ada satu orang ulama India nama Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan Deobandi rahmatullah alaih. Beliau meninggal dunia pada tahun 1921. Beliau dipenjarakan dahulu oleh Inggeris di Malta. Sebab beliau lawan pemerintahan Inggeris. Dipenjarakan di pulau Malta. Malta dekat Afrika. Pulau kan, Inggeris kan. Ulama lawan dia, maka dia pun tangkap, pergi penjarakan kat Malta. Jadi beliau pun dipenjarakan, kemudian diseksa begitu teruk. Dalam keadaan begitu teruk diseksa, beliau duduk dengan anak murid beliau. Masuk penjara sama-sama. Dan waktu tu mereka semua masuk penjara 5 orang. Salah seorang anak murid beliau ni, iaitu nama Maulana Sayyid Husin Ahmad Madani rahmatullah alaih. Beliau meninggal dunia pada tahun 1957, iaitu sama tahun dengan tahun kita merdeka. Ini ulama besar India. Dan juga ulama yang mengajar Bukhari dulu di India, mengajar Bukhari di Madrasah Darul Uloom Deoband di India. Anak murid dengan ustaznya dua-dua masuk penjara kat India, dekat Malta, dipenjarakan oleh British di mana? Di Pulau Malta. Diseksa begitu teruk, itu sudah pasti. Dan dipenjarakan. Bila tiba bulan Ramadan, Syekhul Hind ni, dia ni waktu tu dah tua, dia nak ulama India, mereka ni kalau tarawih, tak khatam dalam tarawih Quran ni seolah bagi mereka ni kesalahan besar. Kalau kita khatam macam salah besar pula. Kan? Kita punyalah malahnya, kan? Khatam tu, berat betul. Mati kaki kan. Boleh patah kaki dibuatnya. Itu kalau kita. Tapi bagi ulama-ulama India, kebanyakan ulama India, bila tiba bulan Ramadan, mereka kalau Quran tak khatam dalam solat tarawih, itu bagi mereka macam, saya bukan kata ni, tapi seolah-olah tu kesalahan besar. Sebab itu kalau ulama India, di sana kalau bila tarawih, pasti akan khatam Quran sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu biasa. Dalam solat tarawih mereka. Itu adalah kewajipan. Lagi-lagi bila tiba bulan Ramadan. Okay, khair. Jadi bila tiba bulan Ramadan, dalam penjara, musim sejuk waktu tu. Jadi waktu tu, Syekhul Hind ni, gurunya ni, ulama besar India, beliau nak khatam Quran dalam solat tarawih. Dia kadang-kadang sama ada dia jadi imam, atau kadang dia minta anak murid jadi imam. Ini kalau kat luar penjara lah. Tapi tahun tu dia duduk dalam penjara. Dan dia pun dah uzur sangat. Jadi nak baca Quran melalui ingatan. Sebab Hanafi ni baca Quran kalau dalam solat tak boleh tengok Quran. Jadi nak baca Quran melalui ingatan susah. Dan mustahil. Macam sukar.
maksudnya tak mampu. Jadi dia suruh anak murid dia ni, supaya dia kata dengan anak murid dia, Husin, kau jadilah anak imam, kau jadilah imam pada aku untuk apa, untuk imamkan solat aku tarawih dalam penjara ni, supaya aku dapat khatam dalam solat tarawih ni. Maulana Husin Ahmad Madani masa tu dia pun tak hafiz Quran. Jadi dia kata, macam mana ni ustaz aku suruh untuk jadikan imam solat tarawih. Dan Hanafi, mazhab diorang kalau solat tengok Quran dalam solat tak boleh. Diorang makruh besar, makruh tahrim. Diorang tak buat macam tu. Jadi apa dia buat? Anak murid ini tiap-tiap hari hafal satu juzuk Quran, tiap hari satu juzuk. Dan siang, maknanya dia pagi sampailah ke petang tu hafal satu juzuk tiap hari. Dan malam tu terus perdengarkan kepada ustaz dia dalam solat tarawih. Jadi apa dia? Dia tak hafiz Quran, memang tak hafiz Quran, tak hafal Quran pun. Mungkin hafal pun sikit-sikit. Sebabkan dia jadi ulama' dah agak tua. Jadi lepas tu, bukan dia tua dah tak sempat jadi. Tapi dalam penjara itulah dia hafal Quran. Satu hari berapa juzuk hafal? Satu hari hafal satu juzuk. Malam tu terus baca dalam solat tarawih. Cukup selesai Ramadan jadi hafiz Quran. Boleh buat macam tu. Ini saya pun tak mampu buat, tapi pernah berlaku. Tapi pernah berlaku pada satu orang Maulana nama Syed Husin Ahmad Madani rahmatullah alaih. Ini umat Nabi SAW. Dan saya cerita ni bila orang yang baru meninggal tahun kita merdeka, 1957. Dia meninggal 1957, baru lagi lah. Dan sebelum tu, lepas tu diorang bebas dari penjara. Lepas bebas daripada penjara, beliau pun balik ke India. Dan kemudian ustaz dia pun tak lama lepas tu meninggal. Dan lepas tu juga beliau, yang Maulana Husin tu, Syed Husin Ahmad Madani tu mengajar di Darul Ulum dia, Deoban. Jadi kemudian puluh tahun mengajar. Dan memang orangnya tak pernah penat. Jadi masa dalam penjara pun begitulah, hafal Quran. Hafal Quran berapa? Selama ambil masa sebulan. Cukup. Habis Ramadan jadi hafiz, dan habis Ramadan juga khatam Quran dalam penjara. Itu orang yang betul-betul jaga agama, dan memang layaklah Allah Ta'ala muliakan beliau. Dahulu Maulana Husin Madani ni selepas itu beliau pernah dulu duduk di lepas daripada beliau dipenjarakan, beliau kembali ke India dan lepas tu beliau pergi ke Madinah. Dan masa duduk di Madinah, beliau mengajar di dalam Masjid Nabawi. Dan mengajar Bukhari dalam Masjid Nabawi. Beberapa tahun beliau belajar. Dan lepas tu, bila datang permintaan supaya beliau kembali, beliau pun sekali semula ke India. Dan lepas tu, beliau pun meninggal dunia di India. Keturunan, beliau ni keturunan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Okey, baik, sambung. Okey, saya cerita tadi, kisah saya sampaikan tadi, itu kisah seorang alim yang baru lagi. Yang bukan lama. Yang baru meninggal, yang mana setiap hari pernah hafal satu juzuk. Jadi itu umat Nabi SAW. Jadi kalaulah umat Nabi pada macam tu, pasti Nabi lebih mudah untuk hafal Quran. Kalau bagi pada Nabi sekali 30 juzuk pun, insyaAllah Nabi SAW beringat. Tapi Quran diturunkan peringkat-peringkat, ialah satu hikmah dia ialah kerana peristiwa. Dan juga supaya memudahkan umat juga untuk ingat seluruh Al-Quran. Okey, baik, sambung. Jadi sesungguhnya kami turunkan Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Pada malam fi lailati al-qadar. Pada malam al-qadar. Pada malam al-qadar maksudnya pada malam yang penuh kemuliaan. Al-qadar tu maknanya kemuliaan. Pada malam al-qadar iaitu pada malam kemuliaan. Kenapa malam tu mulia? Ialah yang muliakan Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala muliakan malam tersebut kerana kat depan tu bagi tahu kan. Jadi wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka mana adakah kau tahu? Orang Arab cakap wa ma adraka ni kau tahu tak? Macam itulah lebih kurang terjemah dia. Kau tahu tak? Wa ma adraka kau tahu tak wahai Muhammad? Ma lailatul qadar. Apa lailatul qadar tu? Apa lailatul qadar tu? Maksudnya apa hakikat dia? Jadi tujuan Allah Ta'ala tanya ni ialah Allah nak bagi tahu betapa besarnya dan betapa hebatnya malam tersebut. Betapa besarnya dan betapa hebatnya malam tersebut. Lailatul, pernah Allah beritahu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Masya Allah. Jadi Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik ia, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Tengok ayat Allah beritahu khairun. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, iaitu maksud 1000 bulan yang tak berlaku Lailatul Qadar lah. Maksudnya Lailatul Qadar
lebih baik daripada 1000 bulan yang tak berlaku Lailatul Qadar. 1000 bulan berapa tahun? 1000 bulan ialah 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan ialah 83 tahun 4 bulan. Jadi apa maksud dia? Mana amal soleh, maksud dia ayat ni iaitu amal soleh yang dilakukan pada malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan yang dilakukan amal soleh. Yang mana bukan Lailatul Qadar. Maknanya, dia macam ni maksud dia, siapa yang mana buat apa-apa amal soleh pada malam tersebut. Sebagai contoh, satu orang solat 2 rakaat pada malam tu, Lailatul Qadar. 2 rakaat itu lebih baik daripada 1000 bulan yang lain yang tak berlaku Lailatul Qadar. Lagi baik. Itu maksud dia. Maksud Lailatul Qadar lagi baik dari 1000 bulan, maknanya amal soleh yang dibuat pada malam tu, bukan tidur. Tapi ada kala juga boleh buat amal soleh dengan tidur. Ada juga Lailatul Qadar ni kadang orang buat amal soleh dia tidur je. Tapi ada cara dia. Bagi tidur itu dalam masjid. Betul. Ni orang kata akhir kalam punya ibadat lah. Lailatul Qadar. Akhir darjatnya. Ataupun akhir kalam. Akhir darjat ke akhir kalam tak sah. Maksudnya macam mana? Malam Lailatul Qadar tu dia berada dalam masjid. Kemudian dia niat iktikaf. Satu orang boleh duduk dalam masjid dan dia niat iktikaf, maka automatik dia sedang melakukan ibadat. Automatik. Lepas tu pun dia terus baring. Tidur. Sampai subuh. Dia dapat juga pahala iktikaf dan juga dapat pahala ibadat. Tapi bukan suruh tidur. Poin yang nak sampaikan adalah dia dapat juga paling kurang pahala ibadat. Sebab tu ulama kata besar je pahala iktikaf tu. Siapa yang sedang beriktikaf, berterusan dia dapat pahala ibadat. Tapi tak samalah macam orang yang lain yang solat. Kalau orang yang lain solat atau baca Quran atau zikir tu lebih besar lagi. Tapi paling kurang pun dia dapat. Maknanya paling kurang dia dapat pahala iktikaf dalam masjid. Sebab itu kadang kalau dia tertidur sekalipun tapi dia dah duduk dalam masjid dan niat iktikaf, maka dia dapat pahala. Okey, khair. Jadi maksudnya 1000 bulan tu iaitu lebih baik dari 1000 bulan, amal soleh yang dikerjakan pada malam itu lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan pada 1000 bulan yang lain. Maknanya kalau satu orang buat 1000 ni, maka itu adalah lebih baik 2 rakaat pada malam tu sebagai contohnya, lagi baik daripada 1000 bulan punya 2 rakaat. Okey, baik. Dia sebenarnya kenapa Allah Ta'ala anugerahkan Lailatul Qadar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini ada riwayat yang menyebutkan, ada sebenarnya beberapa riwayat lah. Ada riwayat sebutkan bahawa dalam riwayat Ibnu Jarir, iaitu daripada riwayat Mujahid, daripada Tariq Mujahid, daripada Mujahid, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ceritakan kepada Nabi ada ceritakan ialah kepada para sahabat, satu orang lelaki yang mana dia ini qiyamul lail berterusan sehingga subuh. Kemudian bila siang pula dia berjihad. Maknanya malam qiyamul lail, siang berjihad. Sampailah ke petang. Malam qiyamul lail, siang pula sampailah ke petang berjihad pula. Dan dia lakukan perkara itu selama 1000 bulan. Ini orang dulu kan umur panjang. Orang dulu ada umur 700, 800 tahun, 900 tahun, 1000 tahun pun ada orang dulu. Ada riwayat sebutkan yang lain, nama orang tu dipanggil Syamu'un. Syamu'un Al-Ghazi. Dipanggil Syamu'un Al-Ghazi. Katanya umat Bani Israel. Allah Maha tahu, tapi maknanya orang tu dinamakan Syamu'un. Jadi dia ni malam qiyamul lail, siang jihad. Dia bila dengar tu umat Nabi SAW, sahabat mula cemburu kan. Kami ni umur pendek, macam mana kami nak dapat sampai macam dia? Tu Allah Ta'ala pun turunkan Lailatul Qadar. Allah bagi pada kita semua Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Syamu'un Al-Ghazi ni yang saya sebut nama dia Syamu'un tu, orang putih buat cerita. Orang putih buat cerita. Apa nama cerita dia? Siapa tahu? Orang putih buat cerita. Siapa tahu cerita tu apa? Orang putih buat cerita. Sebab tu kadang orang putih ni dia buat cerita. Kadang sebab diorang ni pun, kadang Yahudi kan. Diorang baca kitab kan. Tapi dia menipu lah. Dia buat cerita mesti tipu punya. Kan? Tapi dia ada dekat cerita tu ada dalam kitab-kitab. Diorang ada cerita. Samson the Great. Samson the Great. Kan? Cerita lama. Samson the Great. Tu Samson the Great tu Syamu'un tu asal lama dia. Tapi diorang buat cerita. Tapi cerita tu tak percaya lah. Diorang cerita, kadang cerita dia dah seleweng kan. Tapi cuma nak ceritanya orang tu ada. Orang tu ada. Samson the Great. Okey. Jadi apa
Dia Qiyamul Lail ni Allah Ta'ala pun anugerahkan pada umat Islam apa dia Lailatul Qadar. Itu satulah, itu dikatakan satu sababun nuzul, sebab kepada Allah anugerahkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar. Okey, tapi dalam riwayat Muwatta bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan amalan umat-umat yang terdahulu. Jadi bila tengok amalan umat yang terdahulu, Nabi macam anggap umat baginda punya amalan sikit. Macam mana nak dapat tanding umat terdahulu? Sebab umat terdahulu kan umur panjang, ada yang kuat-kuat dan sebagainya. Jadi Nabi SAW macam khawatir umur umat baginda pendek-pendek. Macam mana nak tandingi umat terdahulu? Nabi SAW tengok. Jadi bila Allah Ta'ala tahu keresahan baginda ataupun maksudnya baginda mula sedih, Allah pun anugerahkan Lailatul Qadar kepada baginda dan untuk kita semua. Jadi apa dia? Maka itu kelebihan Lailatul Qadar. Okey, baik. Jadi Lailatul Qadar ni siapa nak dapat? Maknanya 10 hari malam akhir itu beribadat. Dan usahakan juga iaitu semayang Isyak berjemaah, dan kemudian juga semayang Tarawih juga berjemaah, dan kemudian juga para ulama sebutkan untuk dapatkan kesempurnaan juga semayang subuh juga berjemaah. Semayang subuh juga secara berjemaah. Okey, baik. Sambung. Seterusnya lagi, Lailatul Qadar tu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kenapa Lailatul Qadar tu lebih baik 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah, para malaikat turun. Lafaz tanazzalu ni makna orang kata turun bertali, macam bukan. Maksudnya turun begitu bertali arus. Itu lafaz tanazzalu. Sebab dalam bahasa Arab ada lafaz tanzilu. Tanzilu tu makna turun je sekali. Tapi bila kata tanazzalu asal tatanazzalu. Tatanazzalu kemudian dibuang satu ta jadi tanazzalu. Tanazzalu maknanya turun berturut-turut, bertali arus. Jadi para malaikat turun dengan bertali arus. Okey. Warruhu ni ataf kepada al-malaikah dan juga ar-ruh. Roh yang dimaksudkan juga Jibril. Yang dimaksudkan di sini Jibril. Makna para malaikat dan juga Jibril turun padanya. Nya tu kembali pada malam. Turun pada malam tersebut. Biizni rabbihim. Dengan izin Tuhan mereka. Dengan izin Tuhan mereka. Min kulli amr. Min kulli amr. Min kulli amr disebabkan apa dia? Semua perintah atau semua perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada tahun tersebut. Jadi pada malam tersebut, kenapa malam itu mulia? Sebab pada malam itu para malaikat juga dan juga Jibril alaihissalam membawa ketetapan Allah Ta'ala untuk tahun tersebut sampai ke tahun depan. Jadi min, lafaz min dalam bahasa Arab sini, kat sini, dia boleh dua terjemah. Satu boleh terjemah dengan min terjemah kerana. Min terjemah dengan kerana. Maksudnya kalau terjemah kerana apa dia? Maknanya para malaikat dan juga Jibril AS tu turun dengan arahan Tuhan mereka disebabkan semua perkara yang Allah telah tetapkan. Okey. Itu kalau terjemah dengan min. Terjemah dengan makna lam. Lam makna sebab lah. Atau terjemah juga boleh terjemah dengan terjemah dengan makna ba. Kalau terjemah dengan makna ba maksudnya seolah min dengan makna ba, iaitu para malaikat dan juga Jibril alaihissalam turun membawa. Di sini min tu boleh terjemah dua. Satu kita terjemah min dengan kerana setiap perkara yang telah ditetapkan, atau boleh terjemah dengan min tu terjemah dengan makna ba. Kalau terjemah dengan makna ba memberi makna turun membawa. Jadi tanazzalu tu terjemah dengan turun membawa. Turun membawa setiap perintah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk tahun tersebut. Sehingga ke tahun depan. Maknanya pada malam tersebut dia macam ni. Allah dah tetapkan dah. Dan ada hadis lain bagi tahu Allah tetapkan setahun tu nisfu Sya'ban. Sehingga ke nisfu Sya'ban. Jadi para malaikat pada malam tersebut membawa ketetapan tersebut turun ke bumi. Ketetapan tersebut seolah disampaikan ke bumi
pada malam tersebut. Sebab itu malam itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Biizni Rabbihim tu dengan izin Tuhan mereka, maksud dengan perintah Allah. Banyak dalam Quran kalau kata izin Tuhan maksudnya dengan perintah Tuhan. Jadi kalau kita terjemah macam ni, para malaikat dan juga Jibril pada malam itu dengan perintah Tuhan mereka turun, kita terjemah dengan makna bal, mereka turun membawa setiap perkara yang telah ditetapkan. Itu terjemahan pertama. Terjemahan kedua, para malaikat dan juga Jibril alaihissalam pada malam tersebut dengan perintah Tuhan mereka membawa turun setiap perkara. Tadi dah terjemah membawa turun. Mereka turun disebabkan, min yang terjemah kedua ni disebabkan setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada tahun tersebut, maksud sampai ke tahun depan Allah tetapkan. Mana apa ketetapan dibawa turun oleh mereka pada malam tersebut. Okey, baik. Minta azan dulu. Kena bunyi sikit je. Qadar sikit je. Allahumma salli Allahumma rabbana aba'atu maqama innaka la tughlifu. Okey. Baik, yang para malaikat bawa turun tu dan juga Jibril alaihissalam bawa turun, ketetapan yang Allah tetapkan pada setiap perkara dan kemudian disampaikan ataupun diserahkan kepada tuannya. Tuannya tu pada orang ni lah, disampaikan kepada mereka.
Disampaikan tu bukan makna dia tahu, tapi maknanya diserahkan kepada mereka. Ketetapan yang Allah tetapkan. Dari tahun tu sampailah ke tahun depan. Maknanya daripada Ramadan sampai ke Ramadan yang akan datang. Kalau yang bulan Syaban tu ada ditulis. Syaban ditulis. Yang ini diserahkan. Ada beza kan? Satu tulis. Tapi kadang-kadang ada kala juga perkara tu Allah Ta'ala tukar. Dan kemudian yang pada malam Lailatul Qadar, ketetapan tersebut dibawa turun oleh malaikat dan juga Jibril alaihissalam, diserahkan kepada tuan-tuannya. Jadi kan itu malam Lailatul Qadar ni adalah malam yang begitu mulia. Kan itu juga pada malam tersebut disunatkan untuk apa dia? Beribadah. Dia sebenarnya bila perkara yang berkaitan dengan takdir ni, Nabi SAW ajar kepada kita supaya banyak beribadat. Kan macam contohnya Nabi kata kan, Nabi ajar kita puasa Isnin Khamis. Kan Nabi kata waktu tu dia diangkat amalan. Kan perkara yang berkaitan dengan amalan dan ketetapan dan sebagainya, Nabi ajar kepada kita pada waktu itu isi masa dengan beribadat. Sebab itu Nabi SAW kata apa dia? Dalam seminggu Isnin Khamis amalan diangkat. Jadi kerana tu Nabi kata aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku puasa. Maksud supaya malaikat yang bawa tu dalam keadaan aku sedang berpuasa amalan tersebut. Jadi sebab itu juga pada malam Al-Qadar tu, oleh kerana ketetapan tu diserahkan pada kita, oleh kerana itulah disunatkan untuk kita memperbanyakkan ibadah pada malam tersebut. Okey, tadi saya dah sampaikan dah, min tu boleh terjemah dengan dua. Dalam terjemahan tu diterjemah apa cikgu? Apa terjemah tu? Yang tu min kulli amr. Tak apa terjemah tu. Segala untuk. Cuba yang terjemah daripada tanazzalu tu, tanazzalu. Yang turun tu para malaikat dan roh padanya dengan izin Tuhan mereka. Okey. Untuk segala urusan. Dalam ni diterjemah dengan untuk. Itu terjemahan yang pertama. Untuk segala urusan. Itu terjemahan dengan kita kata min tu memberi makna lam. Lam ni maksudnya terjemah dia untuk. Itu terjemahan yang pertama. Tapi satu lagi boleh terjemah dengan terjemahan yang kedua, min tu memberi makna ba. Kalau min memberi makna ba, terjemahannya macam ni. Para malaikat membawa turun. Jadi min tu tak terjemah lah. Para malaikat dan juga Jibril pada malam itu dengan izin Tuhan mereka membawa turun setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Diserahkan kepada tuan-tuannya. Okey, sambung. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam maksudnya salam sejahtera. Salam sejahtera. Bukan salam sejahtera. Salam ni maksudnya kesejahteraan atau keselamatan. Kesejahteraan, ia. Ia ni kembali pada malam tu. Ia ni, dhamir tu kembali pada malam tu. Ia tu kembali pada malam tersebut. Hatta matla'il fajar, sehinggalah pada waktu terbitnya fajar. Dia seolah-olah ayat dia macam ni. Seolah-olah ia salam. Ia salam. Tapi kadang dalam bahasa Arab ni dia boleh ke depan ke belakang. Dia panggil bahasa Arab panggil takdim takhir. Itu biasa berlaku dalam bahasa Arab. Jadi seolah-olah terjemah macam ni dulu. Kalau kita letak ia tu kat depan, kita terjemah ia maksudnya malam tu, malam itu salam. Ialah sejahtera. Mana pada malam itu penuh dengan kesejahteraan hatta matla'il fajar, sehinggalah terbitnya fajar. Dia seolah-olah salam tu Allah dahulukan dulu baru hiya. Boleh faham kan? Jadi mana kesejahteraan, saya tak tahu dalam terjemahan tu diterjemah macam mana, tapi kadang dalam terjemahan dia orang kadang mungkin terjemah ikut mafhum je. Tapi asalnya ayat ni macam ni, hiya salamun. Malam itu ialah kesejahteraan. Makna malam itu penuh dengan kesejahteraan sehinggalah keterbitnya fajar. Jadi malam tu kena ibadah banyak-banyak sehinggalah terbitnya fajar. Lafaz matla'il fajar tu boleh baca dua cara. Satu boleh baca matla'il fajar atau juga lam tu bagi bawah. Boleh dibaca matla'il fajar atau matli'il fajar. Tapi itu kita tak baca lah. Dalam qiraat yang kita baca Hafs an Asim, bila kita baca dengan baris atas. Tapi ada juga qiraat yang baca dengan baris bawah. Maknanya sehinggalah terbitnya fajar, malam itu penuh dengan kesejahteraan sehingga terbitnya fajar. Maknanya sehingga pada waktu terbitnya fajar. Kenapa malam itu jadikan kesejahteraan? Kerana pada malam itu juga begitu banyak para malaikat yang bagi salam. Banyak para malaikat bagi salam. Sehingga dalam riwayat bagi tahu para malaikat
bila saja mereka lalu mana-mana orang beriman, sama ada lelaki atau wanita, mereka akan bagi salam pada orang tersebut. Maknanya bila malaikat lalu pada orang beriman pada malam itu, mereka akan bagi salam. Assalamualaikum. Itu kita tak dengar, tapi diucapkan salam pada mereka. Maka oleh kerana itu, malam itu dinamakan malam juga malam salam. Malam salam. Sebab itu Allah dahulukan betapa pentingnya malam tersebut. Allah dahulukan salam sebelum hiya. Kalau ikut asal ayat macam ni, hiya, salam. Tapi Allah tak kata macam tu. Allah kata salamun hiya. Seolah nak bagi tahu begitu banyaknya salam pada malam tersebut dari para malaikat kepada orang beriman, lelaki dan juga wanita. Tapi tak dengar lah kan. Kita tak dengar salam daripada para malaikat tersebut kan. Bahkan juga ada kata tafsir kata, pada malam itu juga Allah Ta'ala tak tentukan melainkan hanya kesejahteraan. Kan? Para malaikat. Ada banyak tafsir lah. Ada beberapa tafsir tentang salam ni. Tapi salah satu tafsir dia itu, para malaikat begitu banyak bagi salam pada malam tersebut. Ada riwayat juga sebutkan, iaitu orang yang beribadat pada malam tu, maknanya malaikat akan datang, malaikat juga akan bagi salam pada orang tersebut. Malam Al-Qadar ni, malam yang mana Allah ampunkan dosa, dan juga malam itu amalan ibadat diterima lebih baik ni. Tapi ada orang yang mana dia punya ibadat dia atau amalan dia itu tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala dan tak diterima oleh Allah. Ada beberapa golongan yang disebutkan dalam hadis. Antara dia ialah pertama orang yang minum arak. Yang kedua, orang yang musyahid. Musyahid ni orang yang mana dalam hati dia menyimpan benci, dendam, kesumat terhadap orang lain. Orang ni syahnak, dalam hati dia ada benci, dendam kepada orang. Orang ni pun terkecuali. Nombor 2. Nombor 3 juga disebutkan orang yang derhaka pada ibu bapa. Orang derhaka pada ibu bapa. Ini antara beberapa orang yang terkecuali daripada mendapat pengampunan pada malam Al-Qadar. Kita tak payah sibukkan orang lain, tapi kita kena sibukkan diri kita. Maksudnya malam tu kita jangan tergolong daripada kalangan orang tersebut. Mungkin kadang kita tak derhaka pada ibu bapa, mungkin juga insya-Allah kita tak minum arak. Tapi satu perkara yang musyahid ni simpan dendam, benci pada orang. Kadang kita kena fikir-fikir, kita ni ada ke tak macam tu. Kadang-kadang kita ni hidup kan, kadang mungkin ada orang yang kita asyik nak jatuhkan dia. Mungkin ada, na'udzubillah, dalam hati. Kadang takut pada malam yang begitu berkat dan mulia itu kita terkecuali. Takut. Jadi kerana itu kena usahakan. Dalam riwayat lain sebutkan juga orang yang putuskan silaturahim. Kan? Orang yang putuskan silaturahim, qati' rahim. Putuskan silaturahim. Silaturahim maksud dia orang yang saudara-saudara. Dia putuskan hubungan kerabat dengan orang yang saudara mara dia. Itu juga kena jaga pada malam tersebut. Malam Al-Qadar. Lailatul Qadar. Berkenaan dengan Lailatul Qadar bila berlaku ini, saya rasa bila tiba Ramadan boleh kata setiap hari ustaz-ustaz akan syarahkan Lailatul Qadar. Walaupun kata banyak ulama kata Lailatul Qadar kemungkinan paling besar berlaku 27 Ramadan malam. 27. Tapi pun banyak lagi pandangan yang lain, ada kata 23, 25 dan lain-lain. Tapi apa pun 10 malam yang terakhir Nabi SAW ajar kepada kita supaya beriktikaf, dan pada malam tersebut juga kita banyak melakukan ibadat. Siapa yang kalau 10 malam tu memang ibadat, setiap malam insya-Allah akan dapat Lailatul Qadar walaupun tanpa dia sedari. Tadi yang terakhir yang saya nak sampaikan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Taala. Jadi Quran dia diturunkan pada malam Al-Qadar tu, turun yang peringkat yang pertama yang dalam inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar ni yang turun sekaligus. Kan satu yang pertama dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia Baitul Izzah, diturunkan ke langit dunia di Baitul Izzah. Yang ini majoriti para ulama mengatakan pada malam Lailatul Qadar itu malam tu 27 Ramadan. Malam tersebut ialah malam 27 Ramadan. Ini maknanya yang turun sekaligus 27 Ramadan. Kemudian lepas tu kan Quran turun lagi lepas tu secara berperingkat, turun dari Nabi SAW. Secara berperingkat. Itu turun sikit. Tapi kita tahu kan Quran yang mula-mula turun pada Nabi SAW iaitu permulaan surah Al-Alaq itu yang kita baca dalam bulan lepas. Surah Al-Alaq itu permulaan Quran turun. Surah Al-Alaq yang mula-mula turun pada Nabi SAW
iaitu mukaddimah kepada mula-mula turun, itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Ketika Nabi SAW berada di dalam Gua Hira. Ketika itu Rasulullah usia 40 tahun dan kemudian diturunkan juga pada bulan Ramadan. Tapi tarikh tu itu ulama tak sepakat. Tarikh tu para ulama tak sepakat. Kalau yang Quran turun sekaligus Lauh Mahfuz ke langit dunia, ini kalau pada bacaan saya secara umum ramai para ulama majoriti kata 27 Ramadan. Itu yang kita sambut nuzul Quran 17 Ramadan yang kita sambut kan, nuzul Quran 17 Ramadan. Itu majoriti para ulama mengatakan turun pada 17 Ramadan, iaitu turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Tapi yang Quran turun yang pertama daripada Nabi SAW, yang dalam Gua Hira tu dia Ramadan. Tapi tarikh tak sepakat. Tapi hari ini para ulama kata Isnin. Hari adalah hari Isnin. Sebab dalam hadis tadi bagi tahu Nabi SAW beritahu bahawa Nabi suruh puasa pada hari Isnin. Satu riwayat yang sahih bagi tahu Nabi kata kerana pada hari itu aku dilahirkan. Ada riwayat yang lain yang sebutkan tambahan lagi, Nabi kata pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu juga mula-mula Quran diturunkan padaku. Fiha unzila alai. Pada malam itu juga diturunkan Quran padaku. Jadi sebab itu para ulama kata oleh kerana itu, maksudnya Nabi SAW mula-mula terima surah Iqra tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu dalam Gua Hira, ia berlaku Ramadan ketika Rasulullah usia 40 dan pada hari Isnin. Tapi malam tu malam bila? Adakah malam tu Lailatul Qadar? Itu tak tahu, Allah alam. Tapi sebagian ulama mereka kata turun tu ialah pada, sebagian memang ada juga kata sama 17 Ramadan juga, ada kata 17 Ramadan sama. Tapi ada juga mengatakan 21 Ramadan. Tapi ada juga yang kata lain, ada juga mengatakan 24 Ramadan dan ada juga yang katalah lain-lain. Ada satu orang ulama Mesir, dia buat kitab pasal benda tu. Dia ni ulama falak, ulama kaji falak yang buat kaji kira tarikh apa semua. Dia kata pada kiraan dia kaji berdasarkan pada kiraan, tapi pakar lah bukan ni. Dia kata bila Nabi bagi tahu hari tu hari Isnin, jadi bila beliau kira-kira, beliau kata lebih tepatnya ia turun pada tahun tu, iaitu bertepatan dengan 24 Ramadan. Tapi Allah Maha tahu, wallahu alam, tak dinafikan, tetap ulama ikhtilaf ni. Tapi yang kita perlu tahu, ia berlaku pada hari apa? Isnin, maknanya zahirnya malam Isnin, dan kemudian Rasulullah waktu tu usia 40 dalam Gua Hira dan bulan Ramadan. Tapi tarikh tu ulama selisihkan. Tapi yang nuzul Quran ialah, iaitu Quran diturunkan serentak itu pada Lailatul Qadar dan pada malam 17 Ramadan. Yang selebihnya Allah Maha tahu. Okay, baik, wallahu alam. Untuk lembaran lain ni, turun dia ke Nabi itu tidaklah semestinya pada malam Lailatul Qadar. Betul. Sepanjang tahun lah. Wahyu tu itu 23 tahun. Maksud lepas tu kan mula-mula turun serentak, itu turun 30 juzuk. Jibril terus bawa turun bacakan kepada malaikat di Baitul Izzah. Okey, itu selesai. Kemudian bila Jibril AS bawa turun pada Nabi SAW mula, yang bermula dengan Gua Hira tu, itu permulaan. Tapi lepas tu tak tentu semua Ramadan lah. Sebab tu macam bulan lah. Sebab tempoh dia 23 tahun kan. 23 tahun dan waktu tu banyak kali Jibril AS dah datang dan bacakan Quran dengan Nabi SAW. Dan itu tak tentu bulan apa. Kadang malam, kadang siang, kadang kat Mekah, kadang kat Madinah, macam-macam tempat. Tapi itu bulan dia tak tentu. Itu selama 23 tahun, Jibril AS bawa sikit-sikit. Dalam bahasa Arab panggil mufarraqan. Mufarraqan ni maknanya dibawa sikit-sikit, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Biasa Jibril baca, Nabi dengar. Lepas tu Nabi akan bacakan kepada para sahabat. Sampai sebelum Nabi wafat, Jibril AS baca balik seluruh Quran daripada awal sampai akhir. Dan dengan susunan yang kita baca sekarang. Itu last sebelum Rasulullah nak tinggalkan dunia ini. Jadi sebab itu masa mula-mula Quran dulu turun, Quran turun tak teratur. Maksudnya kadang ada turun yang belakang dulu, lepas tu turun depan, macam tak teratur. Bahkan satu surah tu pun, kadang ada awal, ada ayat tadi. Jadi surah pun kadang turun secara, orang kata secara bercerai-berai, dan dalam keadaan begitu berselera. Okey, dah selesai turun semua. Akhir sekali sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam pergi, mana akhir-akhir hayat baginda. Baginda nak pergi dah. Ramadan yang terakhir tu, Jibril AS datang kepada baginda, baca kepada baginda Quran 2 kali. Setahun-tahun sebelum tu semua sekali je. Tapi tahun tu sampai Jibril baca 2 kali. Jibril baca, Nabi dengar, Jibril pula baca. Jibril baca tu, Nabi dengar, dan Nabi dengar, baca. Tu yang orang amalkan tadarus tu.
Dan akhir sekali bila Nabi baca dengan Jibril tu, itu dibaca dengan susunan kita sekarang. Maknanya susunan yang kita baca tu, itulah susunan yang terakhir. Sebab sebelum tu kan bercerai-berai. Macam seolah orang kata, satu buku seolah-olah yang bercerai-berai kan. Tak tahu mana muka depan, mana muka belakang. Tapi bila dah akhir itu sendiri, maksudnya Jibril sendiri yang tetapkan susunan. Susunan itu daripada Allah lah. Dibaca kepada Nabi SAW dan Nabi pun sampaikan kepada para sahabat. Jadi kadang kalau orang tanya, Quran ni siapa yang susun? Yang susun tu sendiri daripada Allah Ta'ala. Disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW dan Nabi pun baca kepada para sahabat sebelum baginda SAW wafat. Nama surah tak? Nama surah tidak. Nama surah ni ulama ikhtilaf. Ada sebahagian surah yang kadang Nabi tetapkan nama. Sebahagian surah para ulama tetapkan nama. Secara umum nama surah ni ditetapkan oleh para ulama. Nama-nama surah. Tapi nama-nama surah tu, sebab tu kadang ada ikhtilaf pada nama surah. Sebab kadang Nabi kadang macam contoh Nabi sebut nama surah. Contohnya surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk kita sebut surah Al-Mulk. Tapi kalau dalam hadis, Nabi sebut dengan surah Tabarakallazi. Kan Nabi kata ada 30 ayat siapa yang baca akan syafaat dia dalam kubur nanti. Dan Nabi kata dia ialah surah Tabarakallazi. Kadang biasa kan dalam hadis, Nabi kalau sebut surah, Rasulullah sebut dengan permulaan ayat surah tersebut. Jadi nama surah tu itu ijtihad para ulama. Tu tak ada masalah apa-apa sangat. Tetapi yang yang susunan Quran tu siapa yang tetapkan ialah Allah Taala. Tapi macam mana tahu surah ini permulaan dia? Surah ni dan habis surah tu ni. Dulu Nabi tahu melalui bila Jibril baca bismillah. Kan maksudnya bila habis satu surah, masuk surah baru. Surah Baqarah habis, Ali Imran, Maidah dan begitu seterusnya. Tapi macam mana Nabi tahu surah ni dah habis, surah ni kemudian datang surah seterusnya? Bila Jibril baca bismillahirrahmanirrahim. Bila Nabi tahulah maknanya ni. Dan Nabi pun sampai kepada umat. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu juga ialah sebagai satu fasal. Fasal maknanya pemisah antara surah demi surah. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi. Tadi kan saya sampaikan dah. Berlaku satu peristiwa. Okey. Peristiwa yang berlaku ni memang Allah Ta'ala dah susun. Itu sudah pasti dah juga. Sebenarnya peristiwa itu pun ketetapan Allah. Ya, betul. Turun. Untuk memberi jawapan kepada peristiwa tu. Ya. Betul lah tu. Jadi segala perkara yang lain yang berlaku hingga hari ini, semua memang Allah dah susun benda tu berlaku. Yelah, sudah pasti. Ya, betul lah tu. Yelah, maknanya segala peristiwa sampai kiamat pun semua Allah dah susun. Ketetapan Allah Ta'ala kan. Tapi kita setiap perkara yang berlaku tu sebenarnya ada pedoman daripada Quran. Satu peristiwa yang berlaku zaman Nabi, maka pedoman dia pada Quran. Tapi peristiwa yang berlaku sampai ke hari kiamat ialah sebenarnya pedoman daripada Quran pun ada. Cuma orang yang mengkaji, belajar tahu, mungkin orang tak mengkaji tak tahu. Jadi sebenarnya sampai ke hari kiamat pun semua peristiwa yang berlaku ada pedoman dia daripada Al-Quran apa kita nak buat sampailah ke hari kiamat. Jadi Quran tu tetap panduan untuk sampai ke akhir zaman. Cuma Imam Syafi'i kata kan, tahu dia diketahui oleh orang tahu dan tak diketahui oleh orang tak tahu. Itu jawapan dia. Baik, wallahu alam. Okey, baik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Terima kasih. Dah habis dulu tu. Ya. Kan? Tak tahu.